Strategi yang digunakan pakai dalam mencapai dua objektif utama dasar ekonomi baru ialah: 1. Langkah mengurangkan kemiskinan terkandung 3 strategi. Pertama, meningkatkan kualiti hidup golongan miskin dengan menyediakan perkhidmatan sosial kepada mereka seperti perumahan, kesihatan, pendidikan dan utiliti. Kedua, meningkatkan pendapatan dan produktiviti golongan miskin dengan pemberian modal, teknologi, pemasaran dan latihan untuk meningkatkan kemahiran mereka. Ketiga, membuka lebih banyak peluang pekerjaan agar golongan miskin mampu pindah kepada sektor ekonomi moden. Objektif kedua, langkah untuk penyusunan semula masyarakat terkandung 3 strategi. Pertama, meningkatkan bahagian bumi putera dalam guna tenaga sektor ekonomi moden. Kedua, meningkatkan bahagian bumi putera dalam pemilikan saham korporat. Ketiga, meningkatkan bilangan usahawan bumi putera dan penguasaan bumi putera dalam pengurusan korporat. Bagi mencapai objektif tersebut, pelbagai institusi ekonomi dan sosial telah ditubuhkan untuk membantu golongan bumi putera. Di antaranya ialah Felda, Mara, Fama, Mardi dan lain-lain sebagainya. Sejauh manakah dasar ekonomi baru berjaya merapatkan jurang ekonomi antara masyarakat berbilang etnik di Malaysia? Bagi memastikan maklumat penyusunan masyarakat tercapai, terutamanya dalam kepemilikan korporat, maka kerajaan menstrukturkan semula equity dan pemilikan berdasarkan pola pembahagian 30-40-30, iaitu 30% peruntukan untuk bumi putera, 40% untuk etnik Cina dan 30% untuk bangsa asing. Meskipun kedudukan pemilikan modal saham bumi putera telah meningkat agak ketara, walaupun tidak berjaya mencapai sasaran 30%. Namun, secara umumnya, dasar ekonomi baru berhasil merapatkan jurang ekonomi antara etnik-etnik. Peningkatan bumi putera dalam pekerjaan profesional sehingga meningkatkan golongan modal bumi putera. Sedangkan China juga berhasil meningkatkan pemilikan ekonomi, di mana jumlahnya hampir separuh daripada nilai keseluruhan pemilikan ekuiti nasional. Kesan-kesan dasar ekonomi baru. Pertama ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat. Malaysia mencatat kadar pertumbuhan antara 5% hingga 8.5% yang menggambarkan Malaysia mampu mengekalkan pertumbuhan yang agak tinggi. Yang kedua, pengurangan kadar kemiskinan. Pencapaian lebih membanggakan ialah pertumbuhan ekonomi yang pesat mampu mengurangi kadar kemiskinan negara daripada 52.4% pada tahun 1970 kepada 17.1% pada 1990 dan seterusnya kepada 5.7% pada tahun 2004. Yang ketiga, kualiti hidup yang meningkat. Apabila pendapatan rakyat meningkat, maka kualiti hidup rakyat juga meningkat. Hal ini dapat dilihat daripada jangka hayat masyarakat semakin meningkat. Begitu juga terhadap kesampaian dalam pendidikan, pemilikan keperluan asas dan penyediaan infrastruktur seperti jalan raya. Isu dan cabaran dasar ekonomi baru. Meskipun dasar ekonomi baru berjaya menghapuskan kemiskinan secara ketara dan penyusunan semula masyarakat, walaupun kejayaannya masih terhad, dasar ekonomi baru berjaya melahirkan golongan profesional bumi putera dan golongan usahawan bumi putera. Namun, kejayaan tersebut juga diiringi dengan kelemahan yang menjadi isu dan cabaran dalam mengurus ekonomi negara. Isu yang pertama ialah ketaksamarataan pendapatan semakin melebar. Pada tahun 2004, jurang pendapatan antara si kaya dan si miskin semakin melebar semula seperti pada tahun 1970. Didapati bahawa ketaksamarataan pendapatan semakin buruk dalam kalangan kumpulan etnik. Nisbah perbezaan ketaksamarataan pendapatan juga terjadi antara bandar dan luar bandar. Meskipun pendapatan secara nasional meningkat, namun pendapatan isi rumah tersebut lebih tinggi di kalangan masyarakat bandar berbanding masyarakat luar bandar. Isu dan cabaran kedua ialah pertumbuhan atau agihan. Malaysia telah berjaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat. Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak diiringi oleh agihan pendapatan yang lebih sama rata dalam masyarakat. Malah, ketaksamarataan pendapatan kekal tinggi. Hal ini terjadi dalam dimensi etnik itu sendiri, antara wilayah atau negeri, dan antara bandar dan luar bandar.
Kesimpulannya, selepas 20 tahun dasar ekonomi baru dilaksanakan, rakyat Malaysia jelas mendapat sesuatu yang amat bermakna dan bernilai daripada dasar yang telah dilaksanakan ini. Beberapa projek yang dilakukan dapat dilihat hasil kejayaannya, seperti jurang kemiskinan antara kaum dapat dikurangkan dan penghapusan kumpulan etnik mengikut fungsi-fungsi ekonomi atau disebut juga penyusunan semula masyarakat. Hal ini dikarenakan akibat keharmonian sosial dan kestabilan sosial politik yang wujud selama tempoh tersebut. Oleh itu, selepas pelaksanaan dasar ekonomi baru tersebut, ketaksamarataan ekonomi telah dapat dikurangkan sehingga mampu mencapai objektif utama dasar ekonomi baru ialah perpaduan nasional. Walau bagaimanapun, di sebalik kejayaan yang ada, terdapat perkembangan yang membimbangkan di mana terjadi ketaksamarataan pendapatan yang tinggi antara kumpulan etnik, wilayah atau negeri dan antara bandar dan luar bandar. Sehingga dasar kerajaan yang ingin mencapai perpaduan nasional mungkin akan berhadapan dengan ketegangan dan perpecahan dalam etnik itu sendiri sekiranya isu ini gagal ditangani secara berkesan. Terima kasih.